kot. Tak, Jibril ni salah alamat ni sebenarnya. Tak boleh lah. Tak boleh. Kalau duk zon macam tu jatuh iman kita. Tak memenuhi tuntutan keimanan tu. Baik. Dan keluar pula dengan di sini dia tak cerita berkenaan dengan jahil lah. Dekat jahil lah sini. Ada kat bawah kan jahil. Nantilah sampai kat situ kita baca. Okey. Ni ada jahil murkab. Okey. Dan keluar pula dengan al-muwafiq lil haq. Tadi ni dia bincang tentang jazam, tentang yakin. Elemen kedua ilmu tu ialah muwafiq ataupun bertepatan tadi. Keyakinan kita itu mesti betul, mesti tepat. Bukan setakat kita yakin saja tapi tak tepat. Ada juga benda kita yakin sungguh-sungguh tapi tak betul. Ni yang baru dengan kelas saya selalu tanya, mak kita betul ke mak kita? Duk ambil subjek dengan saya tu, saya tanya dah. Tak. Memang kita hidup 20 tahun, 30 tahun ni memang yakin sungguh lah. Tak. Tu keyakinan pertama yang timbul dalam hati kita tu sebelum kenal segala benda lagi. Itulah keyakinan kita. Belum kenal Tuhan lagi memang kita yakin mak kita tu. Benda yang kita kenal awal-awal sekali. Tak, ibu ke, umi ke, mak ke, apa ke. Itulah yang pertama. Mak kita nak ajar benda tu lah. Kalau boleh itulah kalimah pertama. Tapi anak saya abah boleh cakap, umi tak boleh lagi. Marah tu isteri saya. Tak apalah. Jadi itu perkara asas, ilmu asas untuk setiap manusia. Ada ilmu lah tu. Setengah orang kita tanya dia, hang tahu ke mak hang siapa? Ada yang dia tak boleh nak jawab, aku tak tahu. Ada dia tak kenal mak dia. Dia kena buang ke, mak dia mati ke apa ke. Dia tak tahu, aku tak tahu. Ada setengah orang bila kita tanya, mak hang kenal ke mak hang? Aku rasa aku kenal yang ni ke tapi tak tahu hak ni ke hak ni ke hak ni ke. Ada juga macam tu. Ada. Tu mak biasa tak jadi lah. Ayah biasa jadi macam tu. Yang biasa jadi macam tu. Tak tahu benih mana satu. Ada kes-kes yang macam tu. Nauzubillah lah. Tapi itu contoh yang memang realiti ada. Tapi untuk kita ni alhamdulillah kita kenal mak kita. Kita tahu ada ilmu lah tu. Orang tadi kita tanya dia tak ada ilmu, dia tak tahu langsung. Mak hang siapa tak tahu. Ni kita tanya diri kita, mak hang siapa? Oh, kenal. Aku tahu. Ada ilmu lah tu. Kawan kita tak tahu, boleh jadi kita tahu. Tapi betulkah itu satu pengetahuan atau satu ilmu? Dari sudut yakin lah. Tak, dari sudut yakin lah. Kalau tak yakin lagi tu jam tak. Tapi biasanya dari sudut yakin semua orang dah yakin bahawa mak dia tu memang mak dia. Maksudnya mak kandung, mak yang melahirkan dia. Begitu. Tapi dari sudut muwafaqah ataupun muwafiq lil haq ni, bertepatan dengan hakikat kebenaran ni, betul ke tidak? Bertepatan tak? Keyakinan kita tadi ni. Boleh jadi yang kita duk yakin 20 tahun ni tak betul pun. Bukan mak kandung pun, mak susuan je boleh jadi. Ada kemungkinan tak? Tu. Siapa yang terdetiklah hati dia sikit, boleh jadi kot. Waktu tu sebenarnya dah tak ada ilmu dah. Waktu terdetik tadi ni memang hilang dah ilmu dalam hati dah. Sebab apa? Keyakinan dia tu dah runtuh dah. Tadi ni kita sebut yang kata yakin tu dia mesti putus. Dia tak boleh. Boleh jadi kot. Ya kot, mungkin kot. Dia tak boleh ada macam tu. Kalau tiba-tiba timbul dalam hati kita bila kita tanya kat orang, kita tanya kat diri kita sendiri pun, betul ke mak aku ni mak aku? Dan ditimbulkan lagi segala persoalan. Bukan mak hang ni ibu susuan saja ni, tengok mak hang muka lawa handsome, ayah hang pun handsome, hang ni tengok uduh nak amboi. Mak ayah hang hitam manis elok aja, hang ni tak tahu. Hitam pun tak, putih pun tak, kuning pun tak, merah pun tak. Ditimbulkan segala pertikaian tu. Abang hang tinggi elok aja, hang ni apa lain macam je pun. Jadi bila ditimbulkan segala pertikaian tu, kita pun dalam hati boleh jadi kot. Ada tu sikit dalam hati kita waktu tu. Kan. Jadi waktu timbul keraguan tu hilang lah tu. Hilang dah ilmu kita. Pada bincang tentang jazam tadi, tentang yakin tadi ni.
Boleh jadi ikut ibu susuan saja. Kalau timbul macam tu, hilanglah tu. Samalah macam Tuhan. Beriman dengan Tuhan. Tuhan ni satu, Tuhan ni ada, Tuhan ni satu. Orang duk timbulkan pertikaian ni, kita pun boleh jadi. Bila macam tu, tak sebut mulut pun tak apa. Ni benda dalam hati ni. Ada bergetar sikit dalam hati tu. Jadi dah jatuh dah, tak sampai dah tahap fa'lam annahu la ilaha illallah tu. Baik. Jadi soal yakin satu, tapi soal bertepatan tu satu. Sebab apa? Ada benda yang kita yakin dia tak betul pun. Kita yakin mak kita ibu kandung, rupanya ibu susuan contohnya. Gitu. Nak ambil contoh tu juga, saya nak sambung, nak tambah sikit. Dia boleh jadi situasi di mana kita dah dimaklumkan benda yang betul tu. Mak kita dah bagi tahu aku ni ibu susuan saja. Ni aku kutip tepi longkang je dulu ni. Dah kecil-kecil aku menyusu. Jadilah anak susuan. Kita dah dimaklumkan. Waktu dimaklumkan tu kita tak yakin pula. Mak kita dah bagi tahu dah. Dah tunjuk dengan segala bukti dah. Ni gambarnya, ini akuan polisnya ini. Ayah pun bagi tahu, Tok Wan pun telefon Tok Wan mai. Sungguh pagi tu mak tak mengandung pun 9 bulan, mana pernah mengandung, tiba-tiba ada dia belah budak. Aku pun pelik, rupanya kutip tepi longkang. Tak percaya juga. Habis satu kampung memang mak tak mengandung pun. Tiba-tiba ada anak, kami pun pelik, rupanya dia kutip tepi longkang. 40 jiran mai cerita tu, kira mutawatir lah tu. Mutawatir dah. Walaupun contoh macam tu kan, kita dah dimaklumkan dengan hujah, dengan bukti dan sebagainya, boleh jadi ketika itu kita tak yakin pula. Di mana ilmu ataupun data, maklumat yang tepat tadi, yang bertepatan dengan realiti itu dah sampaikan kepada kita, tapi kita tak yakin pula. Bila jadi macam tu, dia tak jadi ilmu lah juga sebab kita tak yakin. Tak jadi ilmu lah juga sebab kita tak yakin. Begitu. Jadi ilmu tu dia mesti ada dua-dua tadi ni, yakin dan juga tepat. Kadang yakin kita tu tak tepat, kadang ilmu yang tepat tu kita tak yakin. Tu jadi memang jadi dalam diri manusia ni. Dan benda yang tak tepat itu tiada dinamakan sebagai makrifat, tetapi dinamakan sebagai jahil murakkab, jahil atas jahil. Kita duk sangka mak kita tu ibu kandung, rupanya bukan ibu kandung. Tu disebut jahil murakkab. Seseorang yang mengandaikan dia tahu, tapi sebenarnya dia tak tahu. Gitu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Tu jahil murakkab. Imam Ghazali bahagikan manusia ni 4 kategori tu. Dia tahu bahawa dia tahu, dia tak tahu bahawa dia tahu. Okey. Dia tak tahu, dia tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Kena buat carta tu, buat jadual. Saya pun pening hak mana satu. Tak. Yang kata jahil murakkab tu yang dua-dua tak ada tu. Tak tahu bahawa dia tak tahu. Dan dia menyangka bahawa dia tahu. Begitu. Jadi hak tu yang paling susah tu. Susah nak ajak. Tak. Kita kata tak, bukan mak hang. Aku tahu ni mak aku. Dia duk yakin benda yang salah. Tu jahil murakkab. Disebut jahil. Jadi dalam susunan tadi ni, kalau kita ikut pun susunan tadi ni, yang daripada syak naik ke zon, naik ke ilmu. Syak tu taradud di antara dua pendapat. Maksudnya data tu ada, bukan dia tak tahu langsung. Tak tahu langsung tu dipanggil jahil basit. Ni jahil murakkab. Kalau kita tanya dia mak hang ni mak kandung ke mak susu? Aku tak tahu. Tu satulah, tu jahil basit, tak tahu langsung. Ada orang kita tanya dia, mak ni kandung ke susu? Dia syak. Tanya hari ni kandung, esok susu, lusa kandung susu. Jadi hak mana satu? Tu syak. Bila dia naik, mak kandung ke mak susu? Aku rasa mak susu kot, bukan mak kandung.
Tapi apa nama, boleh jadilah kot mak kandung juga. Tapi setakat apa nama, aku duk kaji-kaji ni mak susuan saja. Pendapat kedua dia tadi, dia tak buang lagi. Tu dah naik ke zon. Tapi kalau dia buang, memang mak susuan lah. Aku tahu mak kandung aku bukan dia. Dia sendiri cerita dan sebagainya, contohnya gitu kan. Tu dah sampai ke tahap ilmu lah tu yakin. Baik. Balik ke tadi ni, kalau dia yakin yang sebaliknya, dia turun ke waham. Mak dia tu mak susuan saja, tapi dia percaya bahawa mak kandung. Tapi pendapat yang mengatakan hanya ibu susuan tu dia tak buang, boleh jadi kot, tapi aku rasa kandung lah rasanya. Tapi bila dah diberikan segala bukti, segala hujah apa semua tu, dia masih dak, mak kandung juga, bukan mak susuan. Dah diceritakan tadi ni 40 orang kampung, segala polis, segala bidan apa semua mai cerita, dak, mak kandung juga, bukan ibu susuan. Tu yang dikatakan jahil murakkab, keyakinan, kepercayaan yang bertentangan dengan hakikat sebenarnya. Gitu. Beza dengan tadi ni jahil basit. Jahil basit tu tak tahu langsung. Tanya mak hang siapa? Tak tahu langsung. Tu jahil basit. Jadi harap kita fahamlah dalam susunan tu yang dimaksudkan zon, maksudkan dengan jahil tu. Itu kita apa nama, harap dapat faham. Seperti yang ni dia bagi contoh, seperti jazam Nasara dengan tiga Tuhan, yakni berkata mereka itu bahawasanya Allah yang menigakan yang tiga, salah satu daripadanya dinamakan bapa, dan satunya anak, iaitu Isa, dan satunya ibu, iaitu Maryam. Ni keyakinan orang sebahagian Kristian lah, ni yang percaya Trinity, God the Father, God the Son, God the Mother, ni memang ada. Memang ada. Quran pun ada sebut macam tu. Apa nama, bila Tuhan tanya kat Nabi Isa tu, adakah kamu mengangkat diri kamu dan ibu kamu sebagai Tuhan selain Allah? Tak, subhanaka. Nabi Isa jawab, maha suci Tuhan, dia tak nak buatlah benda tu. Cuma tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan apa nama, orang yang sesat sahaja. Dan mazhab ini dalam Kristian pun dah ditolak lah, tak diterima lah. Trinity yang ada sekarang bukan percaya kat apa nama, God the Mother, tapi Holy Ghost, begitu, atau Holy Spirit. Jibril lah, nak merujuk kepada Jibril. Dia berkaitan dengan konsep inkarnasi. Kebanyakan dan majoriti Kristian sekarang itulah. Okey, dia percaya tiga Tuhan tu. Bukan tiga Tuhan, satu Tuhan, tapi tiga elemen, tiga unsur. Begitu lah. Ni Allah menigakan yang tiga. Tiga tu bukan tiga Tuhan. Betul lah Syekh Daud sebut ni tiga Tuhan, tapi ni tengok huraian ni, menigakan yang tiga ni. Tuhan yang satu tapi ditigakan. Tu yang qul huwallahu ahad tu, dia ada di sana satu, al-wahidul qahar sebagai contoh. Al-wahid. Imam Ghazali hurai, al-wahid tu apa, satu yang tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima dan seterusnya. Apa nama, dalam ilmu kalam ni disebut kam muttasil. Muttasil kam munfasil. Munfasil. Kam munfasil. Kata balik ke? Saya situ pening. Tak ingat-ingat pun. Tak. Tapi itulah munfasil dan muttasil tu. Okey, satu yang tidak ni, satulah ni, satu yang tidak ada dua, tidak ada tiga, satu je. Gitu. Itu al-wahid. Ni ulama sajalah nak uraikan apa beza wahid dengan ahad tu. Ada qul huwallahu ahad, ada al-wahidul qahar, yang dua-duanya nama dan juga sifat Tuhan lah. Tak. Jadi sampai ada dua tu, Tuhan nak cerita benda yang sama ke? Tak juga. Maksudnya ada konotasi yang berbeza daripada perkataan wahid dan ahad ni tu. Apa bezanya? Wahid tu nak cerita bahawa ni ada 1, 2, 3, 4 ni. Ahad tu nak cerita apa? Nak cerita satu tu tak ada pecah dah. Itu kam muttasil. Ya ke? Tak tahu. Cari buka tengok boleh lah. Saya pun pening bab tu. Tak. Tapi ada perbincangan yang dalam ilmu kalam ni, perbincangan sifat 20 tu, ada perbincangan kam mutasil dan mutasil tu nak hurai ayat tu lah. Satu tu satu yang satu tidak ada dua, tiga, empat, lima, dan satu tu juga
satu yang tidak ada pecahan. Masalah Kristian ni bukan masalah satu yang ada 2, 3, 4, 5 tu, tapi satu yang ada pecahan. Satu tu ada dipecahkan kepada 3, hypostasia, ataupun tu bahasa Greek, ataupun apa nama, hypostasia dengan person, apa nama, lupa pula bahasa Latinnya. Saya tak ingat, lupa dah. Dalam bahasa Arab digunakan oknum. Dalam kitab-kitab Imam Baihaqi sebagai contoh, Baihaqi pula, Imam Baqillani sebagai contoh, bila bincang tu dia guna istilah oknum, yang datang bahasa Greek jugalah, boleh jadi. Oknum, iaitu personality. Tuhan yang satu tapi ada 3 personality atau 3 watak. Macam kalau nak faham juga, macam saya lah, macam diri kita lah. Orang yang sama itu suami kepada seorang. Orang yang sama itu anak kepada seorang. Orang yang sama itu ayah kepada seorang. Watak yang berbeza. Dengan anak takkan nak panggil suami, takkan nak panggil anak dengan anak kita. Anak mai sini, anak nak cakap dengan anak apa ke benda macam tu. Tak. Dengan ayah kita anak lah. Tak. Takkan nak panggil ayah, takkan nak panggil suami. Tak, suami ni bercakap dengan ayahnya, apa ke benda macam tu. Kalau nak cuba faham lah apa nama yang dimaksudkan oleh Kristian dengan Trinity tu, lebih kurang macam tu lah. Tuhan itu ada 3 watak. Tapi dalam huraiannya dia bukan 3 watak macam sifat Tuhan. Tuhan itulah juga apa nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, bukan macam tu juga. Sebab dia hadkan kepada 3 je. Kita tu bukan setakat 99, bukan setakat 2099 tu. Tak, kullu kamalat lah, segala yang sempurna. Tak macam tu juga. Ini Imam apa nama, Baqillani hurai. Tapi dia hadkan kepada 3 tu masalahnya. Yang sebenarnya merujuk kepada dalam huraian mereka, apa nama, God the Father tu kononnya Allah lah. Tak, yang mana Allah tadi ni nak menyelamatkan manusia yang penuh dengan segala noda dan dosa ini, telah pun berinkarnasi, telah pun apa nama, hulul, telah pun turun ke dunia ini dalam bentuk spirit Jibril, lebih kurang gitu, dan masuk ke dalam diri Jesus, tubuh Jesus tu. Yang satu mazhab menganggap bahawa tubuh Jesus itu juga kemudiannya menjadi divine, menjadi Tuhan. Bukan setakat spirit dia saja, bukan setakat roh dia saja. Ada satu mazhab lain, tubuh tu kekal manusia, roh tu yang Tuhannya. Begitu. Ada bezalah itu, memang ada 2 beza. Tapi Trinity secara umumnya begitu. Tu kita nak kena faham. Point saya nak cerita tu, point saya ni nak cerita, Kristian bukan percaya kepada 3 Tuhan. Jangan kita salah faham. Benda tu salah, tapi kita pun jangan salah faham benda yang salah tu. Begitu. Pencuri masuk rumah kita, curi 3 batang pen contohnya, kita pun marah. Tak, 3 batang pen hilang. Pencuri masuk bilik kita, ambil pen 3 batang di asrama tu. Kita pun marah, pergi report kat pagar, report kat polis. Ni ada pencuri masuk bilik saya ni, habis dengan segala pen, segala komputer, segala biskut, segala katil, segala tilam, segala selimut, semua curi. Tak, yang hilang tu 3 batang pen je. Tak, 3 batang lah. Tak, 2 batang lah. Jangan nambah-nambah. Gitu. Benda yang salah tu salah lah, tapi jangan kita salah faham kepada benda yang salah. Adalah di sana macam disebutkan sini, ya, Maryam apa semua ni tu memang ada pun, tapi mazhab tu dalam Kristian sekarang pun tak diterima sebagai mazhab yang utama. Itu kita kena faham. Dia balik panjang tu nak bincang tu, sebab dia balik kepada isu nama Allah dulu ni. Sebab setengah orang salah faham. Dia percaya kepada 3 Tuhan. Okey, kononnya syirik. Syirik macam kita faham syirik lah ni. Maksudnya ada 2 ataupun ada 3. Dia bukan 3 macam tu. Dia bukan syirik macam tu. Syirik pada ahad tu, bukan syirik pada wahid tu. Tak. Bila salah faham macam tu, dia nak namakan ini Allah, tak apalah. Tak. Kristian tu nak menamakan, dia ada 3. Hak ni dia nak namakan Allah. Kononnya begitu. Dulu isu nama Allah dulu ni. Hak lain tu Jesus juga. Hak ni apa, Holy Ghost atau Holy Spirit juga.
hak tu dia mengakui. Saya minta maaf, sorry ya. Baik, tadi soal isu nama Allah dulu ni. Tu juga berlaku salah faham. Kononnya mereka juga nak menamakan Allah. Soal syirik tu satu isu lain lah. Dia orang pun akuinya, sebahagian orang Islam yang bersetuju dengan penamaan tu. Cuma dia orang tetap nak namakan Allah sebagai Allah. Kononnya tak, bukan, dia nak namakan tu elemen pertama, God the Father tu sebagai Allah. Dia nak namakan Trinity tu, God Trinity tu sebagai Allah. Tak boleh lah. Tak. Quran tanya apa nama? Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah kamu tahu ada penama lain selain daripada Allah yang layak dengan nama Allah ni? Tak. Iaitu Tuhan yang Trinity tu layakkah diberi nama Allah? Tak boleh lah nak nama Adidas ke Nike ke, ikut suka lah. Guna nama Allah tu apa kerja. Baik, tak apa, panjang melalut situ. Baik, jadi ini adalah jahil murakkab lah, keyakinan yang tak bertepatan dengan realiti, dengan hakikatnya. Dan keyakinan Majusi kepada dua Tuhan. Satunya asing, ia dengan mengerjakan kebajikan dinamakan Yazdanun Nur, dan satu lagi dan itulah Allah, dan kerana itulah berkekalan mereka itu menyalakan api. Dan yang satunya pula asing, ia dengan berbuat kejahatan dan dinamakan Ahraman Az-Zulmah, iaitu syaitan. Jadi Tuhan itu dua. Ini kepercayaan Majusi. Kepercayaan yang ada dalam kefahaman Majusi atau Zoroaster, memang dipercaya kepada dua Tuhan secara mutlak begitu. Satu sumber kebaikan, satu sumber kejahatan. Gitu. Jadi ini tak apalah, poinnya ialah ni keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan realiti lah ni. Yang merupakan sebenarnya jahil murakkab. Gitu. Tapi poin di situ yakin lah. Dia yakin. Tapi keyakinan tu bertentangan, tak bertepatan dengan realiti. Dan tiada mengetahui mereka itu akan Nabi dan okey, tak apa. Qatalahumullah ni ayat Quran. Betapa ia menduduk. Okey. Dan keluar pula dengan andalil. Baik. 3 elemen tadi ni. Yakin, tepat, dalil. Ilmu ni mesti ada 3 elemen ni. Sekurang-kurangnya 2. Dalam akidah mesti ada 3. Yang dikatakan ilmu tu mesti sekurang-kurangnya ada 2. Mesti tepat dan mesti yakin, mesti tepat. Tak. Tak tahulah mana dulu. Yakin dulu ke tepat dulu? Saya pun tak tahu, ada soalan. Saya pun tak tahu mana dulu. Tapi dalam soal pemikiran ni, dia bukan datang mana dulu, mana kemudian. Dia sontak. Biasanya lah. Dia bukan mesti yakin dulu, lepas yakin tu barulah pastikan ketepatannya. Tak juga, kadang-kadang benda tu tepat, kita yakin lah. Sebab dia tepat. Jadi macam-macam